Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okey, dalam episod hari ini saya nak tunjukkan ke hampa macam mana kita nak check ataupun kita nak gantikan kita punya tank fuel float ataupun pelampung minyak ni. Sebab pelampung minyak dia akan ada tempoh masa yang tertentu yang mungkin menyebabkan dia akan rosak, dan juga mungkin setengah motor tak akan rosak dia punya pelampung ni, tapi motor saya dah mengalami kerosakan. Jadi dalam episod hari ini saya akan tunjukkan ke hampa macam mana kita nak tahu yang kita punya tank fuel float ataupun pelampung motor kita ni dah rosak, dan macam mana kita nak gantikan pelampung tu. Jom kita sama-sama tengok. Okey, sama macam yang saya tunjukkan ke hampa sebelum ni, macam mana kita nak check sama ada kita punya tank fuel float kita ada problem ataupun tak. Selalunya kalau hampa tengok dalam keadaan normal, kita punya indikator minyak ni dia tak akan blinking. Tetapi kalau kita punya tank fuel float kita ada problem, kita akan nampak pada bahagian kita punya tank fuel float ni dia akan ada blinking, walaupun minyak kita kalau hampa tengok masih ada lagi 5 bar. Sekali lagi saya akan tunjukkan macam mana dalam keadaan dia nampak blinking walaupun dalam keadaan minyak masih ada macam ni. Sebenarnya dalam keadaan kita punya tank fuel float ni ada problem, beberapa masalah yang mungkin kita akan dapat tengok. Yang pertamanya, kalau hampa naik motor dalam keadaan jarak jauh, mungkin hampa akan alami masalah nak monitor kita punya minyak dalam tangki. Sebab bila meter asyik blinking, dia tak nampak dan kita tak dapat nak kesan berapa banyak lagi kuantiti minyak yang masih ada dalam kita punya tank. Dan setengah kes kita punya meter nampak masih ada 2 bar lagi, tapi minyak sebenarnya dah tak ada. Jadi kita perlu hati-hati dalam keadaan macam apabila kita tengok motor kita mengalami masalah macam ni. Kalau hampa tengok sekarang ni meter saya dah start blinking, itu maksudnya walaupun hampa tengok tadi minyak masih ada lagi dalam 5 bar, tapi minyak sekarang ni dah blinking. Itu menunjukkan minyak kita ada tapi dia ada problem dengan dia punya fuel float. Jadi kita perlu check kita punya fuel float sekali lagi. Macam mana cara nak check? Jom kita tengok. Okey, pada bahagian tangki ni kalau hampa nak tengok kedudukan fuel float kita di sini. Jadi di sini adalah kita punya fuel float. Kalau hampa tengok di sini memang dia tertulis dekat sini VF3501. Kalau tengok tarikh di sini 7 Mei 2018. Ini tarikh kita punya tank fuel float. Jadi apabila hampa tengok di sini ada tulisan tarikh ni, selalunya barang-barang seperti ini memang hampa perlu pastikan yang kita akan ada tempoh untuk kita perlu ganti. Sebab barang-barang yang macam fuel float ni dia akan bergerak dalam kita punya tangki, dan dia akan ada sensor pada bahagian sini. Sekejap saya akan tunjuk yang baru saya beli, tapi yang ni pun kita perlu tengok dulu sama ada rosak ataupun tak rosak untuk kita tukar. Sebab yang ni memang lebih elok berbanding dengan yang kita baru beli. Sebab yang baru beli ni kalau hampa beli murah, macam yang saya tunjukkan hampa lagi, harga lebih kurang RM25. Kualiti dia pun memang tak sama macam yang original. Sebab kat sini kalau hampa tengok, untuk hampa gantikan kita punya fuel float ni, sebenarnya kita tak payah buka cover set. Sebab di sini ni dia hanya hook dekat bahagian sini sampai ke bahagian bawah ni. Dekat sini konektor dia akan ada bawah bahagian depan sini saja. Jadi sekali lagi kita buka sini, kita tarik mai ke depan, kita cabut saja soket, kita dah boleh buka. Hanya 3 skru saja yang kita perlu buka menggunakan screwdriver. Jadi tak banyak tool untuk kita gantikan kita punya fuel float. Jom kita tengok. So kalau hampa tengok ni, ini adalah tank fuel float yang saya baru beli. Jadi kalau hampa tengok ni, macam saya tunjuk kat atas tadi, memang kualiti nampak berbeza lah. Okey, cover kat bahagian dia punya wire ni pun tak ada. Kalau berbanding dengan yang hard original, dia ada cover kat bahagian sini, ini tak ada. Jadi kalau hampa tengok dia punya material besi pun nampak sikit berbeza. Okey, di sinilah yang kita tengok bahagian sensor pada kita punya float. Okay, kalau hampa tengok pelampung ni, di sini adalah sensor naik turun, dia akan ada perubahan pada bahagian sini. Sekejap lagi saya buka daripada plastik, saya akan tunjuk kat hampa macam mana dia bergerak dan di mana bahagian sensor yang perlu kita check, yang mungkin ada masalah yang menyebabkan kita punya meter tadi blinking. Jadi di bahagian sinilah terletaknya sensor untuk kita check sekali lagi. Dan rupa bentuk kita punya fuel float ni macam ni. Jadi kalau hampa nak order dan hampa nak beli, hampa boleh tengok di dalam Shopee, atau hampa boleh bawa pergi ke kedai untuk tengok design yang sama. Jadi hampa boleh beli, takut silap nanti. Okay, kalau tengok kat sini ni, dia punya mai ni, dia mai satu set macam ni. Dia tak mai asing-asing, pelampung asing, sensor asing, tak ada. Dia akan mai satu set ni, lebih kurang harga RM25 sampai ke RM40 bergantung pada seller lah. Okay, ini contoh tank fuel float yang saya dah beli. Berkemungkinan hari ni kita mungkin tak perlu ganti, tetapi kalau memang worst case, baru kita akan gantikan dengan yang saya baru beli ni. Okay, jom kita tengok.
Okey, so ni kita tengok bahagian-bahagian yang ada pada kita punya fuel float ni. Kalau hampa tengok, ini adalah bahagian wire dan soket yang kita akan sambungkan pada bahagian motor kita lagi. Di sini ini bahagian dia punya cap. Okey, bahagian cap atas yang perlu kita buka ada 3 skru. Okey, dia turun kat sini, dia akan ada satu wire, okey, sampai ke kita punya bahagian sensor. Di sini kalau hampa tengok sensor ni, dia akan detect okey setelah pelampung kita naik dan pelampung kita turun. Apabila pelampung kita turun ni bermakna kita punya minyak dah capai tahap minimum. Apabila pelampung naik ke atas, dia akan capai tahap maksimum. Jadi di bahagian bawah sini kalau hampa tengok, okey, di bahagian bawah sini dia ada dia punya sensor yang detect dia punya track. Okey, bahagian bawah ni dia ada track dia. Kalau hampa perasan yang sebelah tepi ni, okey, sebelah tepi ni dia akan ada satu track, okey, untuk kita punya sensor bahagian bawah. Di bahagian bawah ni dia ada, nampak bahagian belakang tu dia ada macam sensor di situ. Dia akan dapat detect, okey, sama ada kita punya minyak kita berada pada tahap yang sedikit ataupun pada tahap yang tertinggi. Jadi kat bawah ni dia bergantung pada kita punya sensor bergerak ataupun kita punya pelampung bergerak. Okey, jadi dia detect pada bahagian sini naik dan turun. Kalaulah bahagian sini ada problem, itulah yang menyebabkan kita punya sensor tak dapat detect dan meter kita ada blinking. Okey, itu adalah antara salah satu contoh. Yang keduanya berkemungkinan mai daripada wire ni. Wire ni mungkin ada problem, luka dan sebagainya pun boleh menyebabkan benda yang sama berlaku pada kita punya meter kita jadi masalah. Yang ketiganya berkemungkinan kita punya pelampung ni sendiri ada bocor. Okey, bila pelampung ni bocor, dia tak stable daripada pergerakan dia tu. Ada kalanya dia boleh naik, ada kalanya dia tak naik. Jadi banyak benda yang perlu kita check sekali lagi dekat kita punya fuel float yang lama. Jadi kita akan buat comparison dengan apa yang ada depan saya ni. So, sebelum kita nak continue buka ni, saya nak tunjuk kat hampa dulu. Bagi hampa yang mungkin pasang seat damper ni dekat bahagian sini ni, hampa perlu tengok. Kalau perlu buka, buka. Kalau tak perlu buka, jangan buka lah. Sebab wire ni dia ada sangkut dengan dia punya klip pada bahagian bawah sini. Jadi kalau hampa nampak satu klip ni, dia akan tambak wire ni, yang mana saya dah buka pada bahagian sini. Dia hanya terikat dengan kita punya bahagian nut yang kita ikat kita punya damper. Jadi kalau perlu buka damper, hampa buka dulu. Macam ni tak perlu, sebab kita perlu congkeh saja dia punya clip tu, sebab dia clip pada wire ni. Kalau hampa tengok sini, ni adalah wire dia. Yang kedua dia lekat pada bahagian tengah sini. Yang ketiga dia lekat pada bahagian atas sini. Jadi ini adalah yang ketiga lah yang dia lekat. Jadi kita perlu buka 3 bahagian sini untuk untight kita punya kabel. Lah ni kita boleh tengok macam mana kita nak buka ni menggunakan screwdriver saja. Jom kita tengok, saya buka satu persatu dia punya skru. Okay. Satu tips yang saya nak share dengan hampa, kalau hampa nak buka dia punya fuel float ni, make sure minyak kita perlu ada separuh. Macam kalau kita nak tukar dia punya fuel filter, memang kena make sure dia punya minyak ada lebih kurang 1 atau 2 bar saja. Sebab kalau hampa buka minyak lebih daripada 1 atau 2 bar, hampa takkan boleh buka dia punya fuel pump. Tapi untuk dia punya fuel float ni, minyak 50% pun dia boleh buka sebab dia dah sampai ke parah bawah. Jadi kalau hampa buka pada minyak, masa minyak penuh, mungkin minyak akan melimpah keluar ke bahagian atas sinilah. Okay, itu tips yang saya nak share dengan hampa. Takut hampa terlupa lah apabila hampa nak buka dia punya ni. Okay, sekarang 3 skru kita dah buka. Tinggal kita nak tarik keluar dia punya orang kata apa, fuel float saja. Sekarang ni kita untight dulu, ataupun kita buka dulu dia punya kabel pada bahagian bawah sini. Okay, kalau hampa tengok ni, sekarang ni saya akan buka cabut kabel ni keluar dulu. Sekejap lagi baru kita akan tarik dia keluar. Okay, kita cabut ni keluar. Okay, kita tarik sini dan kita buka pada bahagian sini. Okay, bila kita dah buka ni, baru kita boleh cabut keluar lah. Okay, sekarang ni kalau hampa tengok, nak cabut keluar ni, dia perlu ikut dia punya sudut-sudut yang terbaik untuk hampa cabut keluar lah. Okay, sebab dia memang berlengkok-lengkok sikit. Okay, jadi tak boleh cabut straight keluar gitu. Dia kena ikut dia punya okay, so ikut dia punya flow dia lah. Okay, maksudnya keluar ikut sini. Okay, hampa tengok dia punya side ni, lubang kecil je, tak boleh cabut tarik keluar terus. Dia perlu pusing-pusing sikit baru dia boleh keluar. Okay, sekarang ni kalau hampa tengok dia punya
fuel float ni dia lebih kemas lah nak berbanding dengan yang kita baru beli. Kalau hampa tengok sini pun nampak memang berbeza dari segi kualiti. Yang keduanya getah ni kalau hampa buka ni, hampa jangan lupa pasang dekat yang baru kalau hampa nak ganti, sebab getah ni dia guna untuk bahagian sini sebagai seal untuk tak bagi minyak kita keluar lah. Kalau hampa tengok rubber seal ni, okey, dia macam gasket kalau kita pasang kat enjin, ataupun o-ring lah kalau kita pasang dekat bahagian kita punya enjin. Jadi ini kalau hampa tengok getah ni perlu hampa pasang balik, okey, kalau hampa nak gunakan yang baru. Jadi sekejap lagi kita check dulu apa problem dengan kita punya sensor ni. Okey, kalau kat sini pun kalau hampa boleh nampak sini dia punya gap tu nampak ada problem lah dekat bahagian dia punya sensor bahagian bawah ni, nampak terlalu macam free play dia tu terlalu ni sangat. Tapi kita check dulu sekejap lagi sama ada kita boleh fix tak problem ni. Kalau kita boleh fix problem ni, InsyaAllah kita akan guna balik. Ok, soalan ni saya nak tunjuk macam mana kita nak check kita punya fuel float ni, ok, masih ok ataupun tak. Kalau hampa tengok sekarang ni, fuel float ni saya dah dapat kesan tadi, memang dia punya kaki ni dah ada problem sebab dia punya kaki dah ada goyang, sebab tu dia tak dapat detect dia punya sensor dengan baik. Jadi macam mana kita nak check, jom kita tengok. Ok, kalau kita letak sini, kita connect dulu dia punya kabel ni. Okay, kita connect balik. Okay, bila kita connect kat situ, kita akan tengok kat sini, kita letak pada bahagian bawah sekali. Maksudnya kita letakkan kita punya pelampung di bahagian bawah. Sekejap kita akan letak pada bahagian atas. Kita nak tengok indikator pada kita punya meter kita okey ataupun tak. Sekarang ni kita tengok bahagian yang paling low. Okay, bahagian yang paling low dia naik blinking. Tu maksudnya dia tak detect kita punya sensor. Kalau dia detect kita punya sensor, dia akan ada even satu bar dia akan naik. Okey, contoh sekarang ni kita nak bagi dia duduk pada tahap yang maksimum, kita kena tutup dulu kita punya switch. Sebab kalau kita ubah macam tu saja dia tak boleh naik. Okey, jadi kita tutup dulu switch, kita letak pada bahagian atas sekali. Okey, kalau kita letak bahagian atas sekali macam tu, kita tengok meter kita ada efek ataupun tak. Okey, kita tengok dia masih blinking. Jadi saya nak tunjuk sekali lagi macam mana bila kita tutup switch, kita mungkin akan dapat detect dia punya sensor ni jadi okey apabila saya tekan dia punya bahagian sensor. Okey, jom kita tengok. Mungkin kalau kita tekan pada bahagian sensor sini, okey, kita tekan pada bahagian sensor, mungkin dia akan dapat detect. Okey. Okey, sekarang ni nampak dia punya meter dah nampak full. Okey, sebabkan kita tekan pada bahagian sini, jadi dia punya sensor dapat detect pada bahagian meter dan juga pada bahagian dia punya minyak ni pelampung duk ada pada bahagian maksimum. Itu masalah yang kita dapat detect dengan kita punya fuel float hari ni. Kalau hampa tengok bila kita lepas macam tu, dia tak akan dapat detect sebab dia punya bahagian sensor ni dia terbuka sangat dan juga dia dah goyang. Jadi kita perlu tukar saja. Kalau hampa nak fix bahagian ni boleh, tapi problem ni akan mai balik. Kalau hampa tengok dalam jangka masa panjang, dia akan jadi balik. Jadi jom kita test tengok yang baru okey ataupun tak. Okey, yang ni fuel float yang lama. Okey, yang ni fuel float yang lama. Okey, yang ni fuel float yang baru. Jom kita test tengok. Okey, fuel float yang baru ni okey ataupun tak. Okey, saya dah pasang dia punya connector dia. Kita tengok sekarang ni bahagian yang paling low. Bila kita tengok pada bahagian meter, kita on switch, sekurang-kurangnya dia akan naik satu bar dekat bahagian dia punya meter. Okey, nampak dia akan naik satu bar. Sekarang ni ini paling low. Sekarang ni kita tutup dulu, kita tengok bahagian yang paling high. Okey, maksudnya fuel tank kita dapat minyak yang paling tinggi. Bila kita on, okey, meter kita naik jadi full. Dia tak blinking. Tu maksudnya kita punya sensor ni okey. Jadi kita boleh pasang balik menggunakan kita punya fuel float yang baru. Okey, jom kita pasang. Okey, macam saya beritahu hampa tadi, untuk kita tukar pakai yang baru ni, kita kena buka satu saja, iaitu getah ni. Getah ni hampa perlu buka daripada dia punya bahagian sini. Okey, kita perlu buka. Sebab kalau hampa tak pasang getah ni, memang dia akan keluar minyak lah. Dia akan bocor minyak, nanti akan bocor. Yang ni kita pasang balik. Okey, belah sini ni duduk bawah, yang ni belah atas. Jadi kalau hampa buka, pasang elok-elok balik ikut dia punya direction lah. Okey, kalau atas belah atas, bawah belah bawah lah. Okey, yang ni masuk balik. Okey, pasang, masuk balik dekat bahagian sini. Alright. Okey, sekarang ni dia dah masuk. So kita dah mula boleh pasang dekat kita punya tank kita. Okey, sekejap lagi kita akan pasang balik dekat bahagian motor kita. Yang lama ni kalau hampa nak repair boleh repair, tapi kalau dah beli yang baru ni elok kita ganti sajalah, tak payah nak repair, ambil risiko nak buka 2-3 kali. Okey, jom kita pasang. Okey, so sekarang ni jom kita pasang balik. Kalau hampa tengok sekarang ni kita nak kena bagi dia punya lubang dengan dia punya bahagian getah ni sama. Okey, kalau tengok kat sini, sekarang ni kita masukkan macam ni. Okey, masukkan macam tu dulu. Okey, pusing.
Okey, satu persatu bahagian masuk. Okey, masuk macam tu. Okey, kemudian tengok bahagian sini. Okey, bagi dia rotate dulu, pusing. Okey, sekarang ni kita dah boleh masukkan dia punya bahagian sini. Okey, dia duduk macam tu kan tadi. Okey, dia duduk macam tu, pusing. Kabel ni menghala ke sini. Okey, kalau tengok bahagian bawah ni kita kena make sure dia punya lubang tu sama. Okey, sebab kita nak masukkan skru lagi. Okey, sekarang ni dah masuk fit bahagian lubang. Kalau tengok bahagian bawah ni kita adjust lah lagi. Okey, kita adjust bagi dia punya lubang betul dan kita pasang balik dia punya skru. Ingat bahagian sini dia menghala ke sini. Kalau tidak nanti dia punya float ataupun pelampung dia tu akan menyengit duk bahagian lain dan kita nak pasang ini pun susah lagi. Okey, sekarang ni bahagian sini tengok lubang macam saya beritahu, kabel menghala ke sini. Lagi kita akan pasang kabel dia balik. Okey, so sekarang ni kita dah nak mula pasang. Kalau kita tengok ni, kita pasang satu-satu skru lah. Kita pasang dengan skru ni satu-satu. Okey, tapi jangan bagi ketat terus lah sebab kita nak make sure kata semua bahagian masuk elok. Okey, takut nanti ada bahagian yang leak dan sebagainya, kita tak mau nanti sebab bila dah pasang minyak dah full hampa berjalan, minyak keluar, tu jadi naya. Okey, sebab tu saya kata penting pasang ni, make sure dia punya bahagian semua fit masuk. Okey, yang mana ada getah, pasang getah dia balik. Okey, satu persatu. Lagi bila dah semua bahagian masuk elok, baru kita kunci bagi ketat. Okay. Ni kita kunci satu-satu bagi balance. Yang ni kita mula bagi ketat lah sebab dia yang last kali. Okey. Just hand tight saja nah. Ketat sekadar kita punya pusingan tangan saja. Kalau hampa nak paksa sampai kemek benda ni, takut bahayalah. Nanti takut dia punya bahagian bawah tank dia boleh ada kemek. Yang tu kita tak mau sebab kita nak make sure kata kita punya skru pada bahagian tank ni tak ada masalah. Lagi hampa duk force sangat, takut dia ada problem nanti, loose ke skru dan sebagainya, memang menangis Okey, just hand tight saja. Okey, tak perlu gunakan torque yang kuat. Okey, sekarang ni kita dah kunci. Alright, kalau hampa nak lagi cantik mungkin hampa boleh pakai Loctite lah. Okey, buh sikit saja, tak perlu buh banyak. Okey, sekarang ni kita nak masukkan balik kabel pada 3 klip, 1, 2 dan bahagian depan, dan kita boleh pasang semula. Okey, so ni kalau anda tengok saya dah pasang balik dah dia punya soket ni masuk. Okey, bila kita dah pasang soket masuk, okey, kita sembunyikan di bahagian bawah sini lah. Okey, kalau hampa nak pasang balik kat bahagian bawah ni, okey, dia punya lock kat bahagian bawah ni, hampa boleh kepit wire ni. Kalau tak mau pun hampa boleh sorok kat belakang macam tu. Okey, kat bahagian sini kalau hampa tengok ada satu, okey, yang mana saya dah lock kat sini. Kat bahagian dalam ni dia dalam sangat, kalau hampa nak lock pun boleh. Nampak saya akan cungkir guna screwdriver, kita akan lock balik wire ni. Kat bahagian sini kalau hampa nak pakai selotip hitam, hampa nak tutup balik pun boleh. Kalau hampa nak pakai balik yang hak lama ni lagi, tapi hampa kena potong bahagian bawah lah. Potong bahagian bawah, kita akan solom balik dekat bahagian dia punya kepala tu, sebab bila bahagian ni takut bila hampa basuh motor nanti terkena ayak, nanti takut dia akan jadi karat dan bahayalah. Okey, yang tu untuk bahagian sini. Kalau kita tengok sekarang ni, kita nak check tengok meter kita okey tak okey selepas kita pasang fuel float yang baru. Kalau hampa tengok, okey, alhamdulillah. Minyak kita yang sebetulnya tadi kalau hampa tengok ada 5 bar, sekarang ni just tinggal 3 bar saja. Yang tu adalah minyak kita yang actual yang ada dalam tank. Jadi sebelum ni mungkin hampa kena tipu dengan meter, tunjuk kata ada 5 bar, hampa jalan jauh sikit, mungkin hampa akan ada masalah. Yang sekarang ni kita dah tukar, alhamdulillah, problem kita dah solve. Okey, kalau hampa tengok sini, kita dah gantikan kita punya fuel float ni kepada fuel float yang baru. Cuma perlu monitor balik nanti bila hampa isi minyak, jangan terus-terus nak isi full. Isi dulu sampai ke tahap lebih kurang RM8 atau RM9. Hampa akan nampak kalau ada meleleh minyak kat sini, make sure jangan continue isi. Sebab kalau hampa isi juga, mungkin minyak tadi akan sentiasa keluar. Jadi hampa perlu buka dan check balik dia punya seal. Tapi kalau hampa isi minyak RM8-9 dia tak keluar dah daripada bahagian sini, hampa boleh continue isi sampai penuh. Okey, so saya rasa yang ni setakat ni dulu perkongsian macam mana kita tukar kita punya fuel float untuk VF3i ni. Sangat mudah. Cuma apa yang saya kongsi dengan hampa tadi, tips macam mana kita nak check, okey, sama ada kita punya fuel float tadi ada problem ataupun tak. Macam saya tunjuk tadi, pada bahagian sini memang dia punya bahagian kaki, okey, ataupun bahagian pelampung ni dia dah rosak pada bahagian sini. Jadi sebab tu sensor dia tak dapat detect dengan baik. Dekat sini dia dah ada problem. Okey, jadi saya rasakan perkongsian hari ini sampai sini saja dulu. Saya harapkan apa yang saya kongsi hari ini ada sikit manfaat untuk hampa semua. Jadi ini adalah isu keselamatan yang mana kalau hampa tengok memang dia akan ada efek dari segi kita punya penggunaan. Kalau meter kita ada problem, kita akan mungkin
alami masalah di tengah jalan, sebab indikator minyak ni sangat penting. Jadi saya rasa setakat ni dulu. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.